salam sejahtera. Jumpa kita sekali lagi dalam kelas pengajian am bersama Cikgu Zahira. Okey, kali ini cikgu nak berikan tips bagaimana untuk tentukan jenis media daripada soalan kertas soalan SPM nanti. Okey, cikgu dah dalam kelas-kelas cikgu sebelum ni, cikgu dah berikan cara-cara, langkah-langkah bagaimana nak tentukan jenis media. So, gunakan langkah-langkah tu. Tapi dalam video kali ni, cikgu nak tunjukkan tips yang lebih spesifik lah ataupun lebih mudah untuk tentukan jenis media semasa dalam dewan peperiksaan. Sebab apa? Sebab biasanya dalam dewan peperiksaan nanti pelajar mesti akan rasa gabra ke, panik ke macam mana kan? Jadi cikgu nak berikan sedikit tips lah supaya pelajar dapat berfikir dengan lebih pantas semasa nak menentukan jenis media bagi soalan ahli bentuk komunikasi. Okey, jom kita tengok. Okey, so ini soalannya. Cikgu pilih soalan STPM juga. Jadi kat sini kita baca teruslah soalannya. Okay, berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah keluaran dalam negara kasar mengikut aktiviti ekonomi bagi tahun 2010, 12 dan 15. Okey, jadi langkah pertama, bila dah baca soalan, kita tengok dulu. Sediakan apa? Dia suruh kita sediakan apa? Sediakan graf yang sesuai. Jadi graf lah, bukan carta. So, graf ada banyak jenis graf. Graf apa nak buat ni? So, kita baca lagi soalan. Jumlah. Jadi kat sini, sejak kebelakangan ini, dalam soalan semester 2, bahagi bahagian B, kata kunci yang penting dekat dalam soalan tu telah pun di-highlightkan. Macam ni kan. Perkataan jumlah tu telah pun dihitamkan dalam soalan tu. Ini bukan cikgu yang hitamkan. Perkataan jumlah ni memang dalam soalan tu perkataan jumlah tu telah dihitamkan. Telah diboldkan. Menunjukkan dalam soalan ini penekanannya ialah pada perkataan jumlah. Jadi jumlah kalau ada perkataan jumlah. Graf kalau ada perkataan jumlah bermakna ini ada potensi untuk menjadi graf komponen. So sekarang kita dah tahu komponen nak buat mana graf bar komponen. Adakah garis komponen macam ni ataupun adakah kita nak buat bar komponen. Tu je dua. So kadang-kadang pelajar tak susah nak sebut graf komponen ni. Tapi sebab tu cikgu galakkan pelajar bila dapat soalan, ada jumpa je keyword, terus lukiskan kecil macam tu. So sekarang ni pelajar dah tahu nak buat gambar rajah A atau gambar rajah B. Nak tentukan yang mana satu ni, kita baca lagi soalan sampai habis. Analisa lagi kehendak soalan ini. Okey. Jumlah, kita dah tahu jumlah. Keluaran dalam negara kasar mengikut aktiviti ekonomi bagi tahun 2010, 12 dan 15. So, tempohnya ada 1, 2, 3. Ada 3 tahun. Jadi, kalau pelajar ingat, pelajar dah menguasai kata kunci dan ciri-ciri semua jenis graf. Jadi, pelajar senanglah nak tentukan graf apa nak buat ni. Graf bar ke, graf garis ke, kalau komponen, graf komponen garis ke, bar ke, sebab apa? Kita dalam menentukan jenis-jenis graf, kita kan akan kenal pasti kata kuncinya. Keyword dia. Yang pertama, kemudian kita akan kenal pasti tempoh dia. Kita tengok tempoh dia. Berapa banyak tempoh dia. Kalau 2 hingga 4 tahun, boleh jadi graf bar. Kalau 3 hingga 5 tahun, boleh jadi graf garis. Tapi kalau 2 tahun, tak sesuai buat graf garis. Ingat, kalau 3 hingga 5 tahun, garis. Kalau 2 hingga 4 tahun, bar. So, dalam soalan ni, berapa tempohnya? Tempohnya 3 tahun. So, tempoh 3 tahun, bolehlah kita nak buat graf garis atau graf bar. Jadi, sebab apa cikgu berikan pilihan nak buat graf garis boleh, graf bar boleh? Sebab kataan ini hanya berikan kata kuncinya jumlah dan dia tak ada spesifik kata kunci untuk graf garis ataupun graf bar. So kat sini kata kuncinya
So pelajar mesti dah menguasai kata kunci untuk graf garis dan graf bar. Sebab perkara asas yang pelajar mesti tahu ialah kata kunci untuk graf bar apa. Kata kunci untuk graf garis apa, itu perkara asas. Jenis-jenis bar yang lain, piramid ke memia sempur, itu lain. Tapi yang lebih spesifik kita kena tahu apa dia kata kunci untuk graf bar. Ingat, kalau graf bar mesti ada apa kata kunci dia? Bilangan. Yang popular bilangan lah. Kalau graf garis, kata kuncinya seperti aliran atau pola. Itu yang popular yang selalu keluar dalam soalan STPM. Okay, tapi ada juga kata kunci yang lain. Tapi yang lebih popular bilangan untuk bar, aliran dan pola untuk garis. Okay, tapi yang lain pelajar mesti kuasai juga. Okey, jadi dalam soalan ini dua-dua kata kunci ni tak ada. Yang ada cuma jumlah sahaja. So ingat, kalau jumlah ni biasanya dia akan jadi graf komponen lah. Jadi kat sini bila kita dah lihat kata kunci, kita dah tentukan, kita dah tahu tempohnya, berapa tempoh. Kat sini 3 tahun tempohnya. Maka pelajar bolehlah nak pilih sama ada nak buat graf garis atau graf bar. Sebab tu kadang-kadang pelajar confuse, cikgu dalam skema jawapan buat graf bar. Tapi boleh kalau saya nak buat graf garis? Cikgu dalam skema jawapan graf garis. Tapi kalau saya buat graf bar betul ke? Dua-dua betul. Sebab dia ada dekat sini tempohnya 3 tahun. Dan dekat dalam soalan tak ada kata kunci untuk graf garis atau graf bar. Jadi pelajar boleh buat garis, boleh buat bar. Okey, cara nak tentukan jenis graf macam tu. Okey, seterusnya cikgu bawa lagi pelajar untuk tentukan soalan yang seterusnya, soalan nombor 6 tahun 2019. Okey, berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan carta yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penduduk mengikut kumpulan kaum pada suku ketiga tahun 2012 dan anggaran suku ketiga tahun 2020. Okey, jadi seperti biasa, kalau tadi kita tengok sediakan graf yang sesuai, kali ini dia kata sediakan carta. So kalau carta ada dua jenis saja, seperti biasa cikgu akan ingatkan semula. Okey, ada carta perbandingan dan ada carta pai bertingkat. Jadi, perkara pertama bila kita dah dapat, kena pasti kehendak soalan ni ialah carta. Okey, kita baca dulu soalan. Kehendak soalan kat sini, jumlah penduduk. Okey, mengikut kumpulan kaum. Okey, pada suku ketiga tahun 2012 dan anggaran tahun 2020. Jadi dekat sini ada 2 je tahun dan 2012 dan 2020. Maksudnya boleh buat perbandingan kat sini. Perbandingan antara tahun. Kat mana? Kita nak tulis kat sini 2012, 2020. Macam tu. Okey. Jadi dekat sini ada ciri-ciri perbandingan. So, dah tahulah kita nak buat ini ialah carta pai perbandingan. Bila kita tengok ada carta, terus lukiskan. Nak buat yang mana? Banding ke bertingkat? So, lepas tu bila kita baca je soalan, okey, jumlah penduduk mengikut kumpulan kaum pada suku tahun 2012 dan 2020, bermakna kat sini ada perbandingan kerana ada 2 tempoh yang dibandingkan. Terus automatik kita pilih carta pai perbandingan. Okey, lepas tu nanti pelajar buatlah seterusnya, nak cari data dia, nak buat macam mana, nak letak dekat mana. Itu seperti biasalah yang pelajar akan buat. Okey, seterusnya. Seterusnya nak tentukan lagi soalan tahun 2019 ulangan, soalan nombor 5. Okey, berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan keuntungan bersih bank-bank tempatan terpilih dari suku pertama hingga suku keempat tahun keuangan 2013. Nampak tak kat sini? Sejak daripada berturut-turut tahun 2019 soalan nombor 6 telah pun digunakan tempohnya suku macam ni, suku ketiga. Lepas tu tahun 2019 ulangan dia guna lagi suku pertama hingga suku keempat tahun 2013. Okey, tahunnya satu tapi dia ambil tempoh dekat sini. Dia ambil tempoh mengikut suku tahun.
Tapi itu pun dikira juga tempoh. Suku pertama, kedua, ketiga, keempat. Macam tu. Alright, so kat sini soalannya, kehendak soalannya ialah keuntungan bersih semula cikgu pada. Okey, kehendak soalannya ialah keuntungan bersih. Apa dia? Bank-bank tempatan terpilih dari suku pertama hingga suku keempat tahun 2013. Okey, kat sini cikgu beri lagi satu tips. Okey, keuntungan bersih. Tadi kan cikgu dah cakap kena kenal pasti keyword. So keyword dekat sini tak ada. Dia tak bagi tahu pola ke, bilangan ke, tak ada. So bebaslah. Lepas tu lagi satu tempoh. Tempohnya tadi cikgu dah cakap 2 hingga 5 tahun garis 3 hingga 5 tahun garis, 2 hingga 4 tahun bar. So kat sini tempohnya ada 4. Tempohnya ada 4. 4 suku. So 4 lah. Jadi boleh nak buat garis, boleh nak buat bar. Alright. Dan satu lagi, sebab betul ke cikgu ini graf bar? Okey. Graf bar apa? Cikgu nak buat graf bar apa ni? Graf apa? Kan kita ada belajar memesong, kita ada belajar graf gabung, kita ada belajar piramid. Okey, tapi yang ini graf bar. Bar apa? Okey, tips yang cikgu nak bagi tadi ialah kalau dia cakap macam ni, dari suku tahun pertama hingga keempat macam tu, biasanya dia akan jadi graf biasa macam ni. Kalau nak buat graf bar, dia akan jadi graf bar macam ni. Kalau nak buat graf garis, dia akan jadi graf garis macam ni. Ada jumlah tak? Tak ada jumlah. So dia akan jadi graf biasalah. Sama ada buat graf bar yang biasa ataupun graf garis yang biasa macam ni. Graf garis mudah lah orang panggil graf mudah. Okey? Sebab apa nak boleh buat dua-dua ni boleh? Sebab tempohnya 4 tahun dan tak ada kata kunci yang spesifik menunjukkan dia ialah graf garis atau graf bar. Okey, ini cikgu bagi tips yang paling mudah lah. Sebab kalau sebelum ni cikgu ada bagi tahu kan, kalau keuntungan bersih ni sesuatu yang kita tak boleh nak kira. So dia lebih sesuai kalau kita buat graf garis. Tapi kalau pelajar susah nak faham yang itu, nak tentukan apa yang perkara yang dibincangkan, pelajar ambil je yang lebih mudah kat sini. Tempoh 4 tahun, kata kunci tak ada, bilangan tak ada, pola aliran pun tak ada. So kita boleh, lepas tu tempohnya 4 tahun, boleh buat garis, boleh buat bar. Okey, sebab tadi cikgu dah cakap 2 hingga 4 bar, 3 hingga 5 garis. So dia 4 ni dia boleh berada dekat bar, boleh ada dekat garis. Okey, jadi lebih sesuai terpulang kepada pelajar nak bina graf bar atau graf garis. Ini sekiranya lah pelajar tersangatlah confused, tak boleh nak fikir, ambillah langkah yang macam cikgu tunjukkan tadi. Okey, seterusnya 2019 ulangan soalan nombor 6. Okey, berdasarkan maklumat berikut, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penyertaan pelbagai kaum dalam aktiviti rukun tetangga dari suku pertama hingga suku keempat tahun 2014 di Malaysia. Okey, nampak tak? Okey, dia minta kita sediakan graf lagi. Okey. Lepas tu yang dia highlightkan kat sini ialah jumlah penyertaan pelbagai kaum. Ada keyword jumlah dekat situ. Tadi cikgu dah ingatkan. Kalau ada keyword jumlah dan dekat dalam soalan ada data berkenaan dengan jumlah, data yang lengkap berkenaan dengan jumlah. Jadi pelajar boleh binakan graf garis komponen atau graf bar komponen. Sekarang kita nak tahu yang mana satu kita nak buat, garis ke bar komponen. Okey, jadi nak tentukan itu ada kata kunci jumlah sahaja tapi tak ada kata kunci untuk graf garis dan graf bar. Nampak tak? Dia terbuka kat sini. Tak ada kata kunci untuk graf garis, graf bar. Jadi keyword dia tak ada. So keyword tak ada. And then tempoh. Berapa tempoh dia? Sekali lagi dia keluarkan dekat sini. Dia gunakan tempoh suku pertama hingga suku keempat tahun 2014. Okay, yang tadi dia gunakan suku pertama hingga suku keempat 2013. Maksudnya pelajar yang menjawab soalan ulangan 2019 ni, dua-dua soalannya berkaitan tempohnya ialah suku tahun.
Jadi kat sini tempohnya juga 4. Tempohnya juga 4. Jadi soalan kali ini juga menunjukkan bahawa dia terbuka. Pelajar masih lagi ada keyword jumlah, maksudnya sama ada komponen garis atau bar, tetapi kita nak lebih spesifik garis ataupun bar, tak ada keyword untuk pola, tak ada keyword untuk garis, tak ada keyword untuk bar. Jadi pelajar boleh nak buat graf garis atau graf bar. Sama juga situasinya macam soalan kat atas ni. Cuma kat sini dia tak ada jumlah, dia just bagi tahu keuntungan bersih saja. So dia akan jadi compound lah, compound. Ataupun graf mudah lah, graf garis atau graf bar mudah. Soalan nombor 6 ni, dia ada pula letak perkataan jumlah kat situ. So, dia dah lebih spesifik lah. So, yang ini dia akan jadi komponen. Tapi kalau pelajar teringat yang mana satu compound komponen, sebab tu cikgu galakkan pelajar lukis gambar rajah yang pelajar bayangkan nak buat tu nanti. Okey, kalau ada jumlah, kalau pelajar ada jumlah, okey, gambar rajah dia macam ni. Kalau tak ada jumlah, gambar rajah dia macam ni pula. Macam ni. Okey? Okey, jadi itu tips nak tentukan jenis graf. Alright. Okey, kita tengok lagi soalan seterusnya 2020. Okey, soalan ini berdasarkan maklumat yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan aduan berkaitan dengan perkhidmatan air yang diterima mengikut negeri terpilih dan jenis aduan pada tahun 2015 dan pada tahun 2016. Okey, kat sini dia minta pelajar sediakan graf yang sesuai. Okay, pertama, so dia bukan carta lah, dia akan jadi graf. Okey, lagi, selepas perkataan menunjukkan bilangan aduan berkaitan dengan perkhidmatan air yang diterima mengikut negeri, petunjuknya mengikut negeri dan jenis aduan. Ada 2. Okey, pada tahun, lepas tu ada lagi, pada tahun 2015 dan pada tahun 2016. Jadi dekat sini ada perbandingan tahun 2015 dan 2016. Okey, dan juga ada perbandingan, salah. Okey, ada perbandingan mengikut tahun. So kalau graf, ingat, kalau graf yang sesuai, bukan carta, kalau graf ada ciri perbandingan kat sini tahun 2015 dan tahun 2016 macam ni, dibandingkan dan kat situ 2015 dan 2016. Kalau graf, maka dia automatik pelajar akan buat macam ni. Okey, pelajar nampak graf yang sesuai. Pelajar dah baca, tiba-tiba dekat tahun tu pelajar nampak 2015 dan 2016. So terus buatkan gambar rajah macam ni. Tuliskan 2015, 2016. Okey, lepas tu baru baca semula soalannya untuk kenal pasti adakah ini piramid histogram ke, compound ke, komponen dan seterusnya. Susun. Susun terus. Okey, kalau bilangan, so confirm lah dia gambar rajah dia akan jadi macam ni. Dia bukan komponen. Okey, jenis aduan. Sebab kat sini ada mengikut negeri dan jenis aduan. So mengikut negeri, biasanya kita akan letak dekat petunjuk. Jadi jenis aduan ada dekat sini. Macam tu. Okey, jadi bila dah dapat gambaran seperti ini, maka pelajar pasti tak akan silap semasa melukis graf dekat atas kertas graf tu. Walaupun dekat dalam jadual tu ada macam-macam masalah pengiraan, salah ke apa ke, tapi bila pelajar dah buat lakaran seperti ini, dari awal, jadi masa dekat atas kertas graf tu, lakaran itu telah membantu pelajar untuk dapat markah. Paling sikit pun 11, maksimum 11 markah paling sikit. Okay, sebab gambar rajah tu dah betul, tak ada salah media kat sini. Alright, dengan syarat kalau kita nak tahu ini adalah graf piramid, syaratnya ada perkataan sediakan graf yang sesuai dan ada perbandingan kat sini. Kalau ada perbandingan graf, kalau ada perbandingan maka dia akan jadi piramid. Alright. Okey, seterusnya soalan nombor 6.
Okay, berdasarkan maklumat yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan permohonan mengikut skim pengeluaran dan jumlah keseluruhan amount pengeluaran yang diluluskan oleh KWSP di Malaysia dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Okay, jadi kat sini dia minta graf yang sesuai. Lepas tu keyword dia beri bilangan permohonan dan juga dan jumlah. So ada dua. Kat sini ada dua isu yang dibincangkan. Bilangan permohonan satu, jumlah keseluruhan amount pengeluaran satu. Okey, dan dua-dua itu perkara yang berbeza. Lepas tu tempohnya ada 3 tahun lah. Jadi kat sini isunya yang ada dua. Ada perkataan dan. Bilangan satu, jumlah keseluruhan, ini yang kedua. Tadi bilangan permohonan. Jadi kalau macam ni, nampak soalan tu, ingat ada perkataan dan dekat dalam tajuk tu, isu yang dibincangkan tu ada dan, bilangan satu lagi jumlah keseluruhan. Kalau tak ada jumlah pun, isunya berbeza. Kat sini. Jumlah keseluruhan dengan satu lagi ni permohonan. Kan lain? So, dia akan jadi gabung. Macam tu. Okey, disebabkan sini yang pertama ni kita akan jadikan dia bar. Yang kedua kita akan jadikan dia garis. Okey, dan bilangan. So bilangan dia macam ni lah. Garis pula kalau jumlah amount tu garis, maka dia akan jadi satu garis sahaja. So itu tipsnya. Jadi ingat. So kita dah tengok piramid, kita dah tengok gabung, kita dah tengok komponen, kita dah tengok compound. So kita tengok ada tak soalan berbentuk yang lain pula. Kita dah tengok catapai tadi. Okey, soalan tahun 2020 ulangan, soalan nombor 5. Okey. Berdasarkan maklumat berikut, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kadar perubahan tahunan KDNK mengikut sektor terpilih antara tahun 2010 hingga tahun 2013. So kat sini yang dia minta ialah graf yang sesuai. Okey. Dan kata kuncinya kadar perubahan. Kadar perubahan tahunan KDNK. Alright. Dan tempohnya dari antara tahun 2010 hingga 2013. 10, 11, 12, 13. Tempohnya ada 4 tahun. Okey, jadi ingat, keyword diberi ialah kadar perubahan. Kadar perubahan tu samalah seperti peratus perubahan. Jadi kalau ada peratus perubahan, ada perkataan kadar perubahan, maka dia akan jadi ini adalah kata kunci untuk graf memesong. Tapi graf memesong ni kita kena tengok. Kalau dia memesong, kena tengok tempoh. Berapa tahun. Sebab memesong, dia ikut, gambar rajanya ikut tempoh yang diberi. Okay, kat sini tempoh yang tadi kita dah kira 4 tahun. So, kalau 4 tahun bermakna gambar rajahnya nanti akan jadi macam ni lah. Ada berkumpulan-kumpulan, berkelompok macam ni. Okay, jadi hati-hati. Graf memesong ni, pelajar perlu hati-hati. Kalau jumpa kadar perubahan, nak jawab dia senang je. Tapi yang penting pelajar hati-hati. Yang pertama, kena pasti dulu tempohnya berapa. Okey, kata kuncinya apa. Kat sini ada kadar perubahan. Okey, tempohnya berapa. Nampak je kadar perubahan, terus tengok tempoh. Nampak je kadar perubahan. Okey, kadar perubahan. Memesong. Gambar rajah macam ni. Okey, lepas tu, gambar rajah macam ni ke? Tengok tempoh. Okey, tempoh 4 tahun. Okey, confirm gambar rajah macam ni. Kalau 2 tahun, ini kalau 4 tahun. Yang kalau 2 tahun, dia akan jadi macam ni. Ingat balik. Ni 2 tahun. Okey, kalau lebih daripada 2 tahun, contoh 3 tahun, dia akan jadi macam ni. Alright. Pastikan ada positif, negatif. Lepas tu ingatkan, mesti tulis unit dia. Peratus unit dia. Sebab apa unit dia peratus? Sebab arahan dia minta kadar. Kadar sama dengan peratus. Okey, so ingat yang itu. Kalau pelajar takut pelajar tersilap, pelajar jumpa je kadar perubahan, terus buatkan yang ini. Nanti pelajar tahulah nak pilih yang mana. 2 tahun ke, 3 tahun ke, 4 tahun ke. Dan terus peratus ni jangan lupa. Sebab kadang-kadang pelajar ni tersalah. Dia terikut-ikut dengan jenis graf yang lain. Nanti dia buat pula RM juta. Kan? Jadi hati-hati.
Okey, kita dah tengok memeso. So, kita tengok lagi ada tak jenis-jenis yang lain. Okey, tahun STPM tahun 2020 ulangan soalan nombor 6. Okay, ini soalan yang terakhir. Okey, sediakan graf yang sesuai menunjukkan jumlah enrolment pelajar di Institut Pendidikan Guru dan College Community mengikut jantina dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Okey, kehendak soalannya ialah graf. Kata kunci yang di-highlightkan ialah jumlah enrolment pelajar. Okey, dan kat sini kat mana jumlah enrolment pelajar dekat mana? Dekat Institut Pendidikan Guru dan College Community. Okey, mengikut jantina dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Okey, agak-agak graf apa ni? Tempo dia 3. Okey, kita tengok keyword dia jumlah. Okay, jumlah enrolment pelajar, jumlah pelajar lah. Okay, and then tempo 10, 11, 12, 13, 4 tahun. Tapi dekat sini pelajar lihat, dia kata di institusi pendidikan guru dan kolej komuniti. Ada 2 perkara yang dibincangkan. Maksud cikgu ada 2 perkara yang boleh dia nak cerita tentang jumlah enrolment. Satu dekat institusi pendidikan guru, satu lagi dekat kolej komuniti. Nak bandingkan. Ataupun dan juga mengikut apa? Mengikut jantina. Jantina pastinya ada 2, lelaki dan perempuan. So, boleh bandingkan dekat sini. Jadi, cikgu, kalau cikgu lah, cikgu akan nampak jantina dulu. Nampak je jantina, terus tahulah lelaki perempuan. So, kalau tahu lelaki perempuan, terus saja lelaki perempuan. Okey? Boleh macam tu. Sebab apa? Sebab kenapa tak letak tempoh? Sebab tempoh dia 3 tahun. Jadi kalau soalan tadi yang sebelum ni kita letak tahun ke atas kan. Kali ni kita letak lelaki perempuan kat atas. Habis tu tahun nak letak kat mana? Tahun kita akan letak dekat tengah-tengah. Okey. Dan institusi ni kita letak dekat sini. IPG dan college community dekat petunjuk macam tu. Kenapa tahun tak letak dekat petunjuk? IPG dengan college community ni letak kat tengah-tengah. Tahun tak boleh letak dekat petunjuk. Tahun boleh 2 tempat je. Dekat sini dengan dekat sini. Jadi kalau tahun tu tak boleh tidak dibandingkan, maka tahun akan letak dekat tengah lah. Dekat tengah-tengah sini. Okey, itu tips dia lah kat sini nak tentukan. Jadi tak semestinya tahun dijadikan perbandingan dekat dalam carta pie ataupun dalam graf. Tahun tak semestinya dijadikan perbandingan. Okey, kalau tahun dia lebih daripada 2, maka kita tengok yang lain ada tak perkara yang dibandingkan. Okey, kat sini jantina. Selain daripada tahun, jantina automatik lelaki perempuan dan boleh dibandingkan. So kita letak lelaki perempuan. Okey. Kalau tak nak letak lelaki perempuan, tapi pelajar nampak kat sini dia bandingkan tentang Institut Pengajian Tinggi, pendidikan guru, letak IPG, letak college community, letak jantina kat sini. Letak tahun dekat sini, letak jantina dekat sini, lelaki perempuan. Boleh. Yang ini pun boleh, yang ini pun boleh. Ada 2 cara nak jawab. Kalau soalan ini ada berbagai pilihan perbandingan. Kalau macam ni ada 2 lah pilihan perbandingan. Jantina dan jenis institusi ni. Okey? Tapi kat sini yang cikgu nak tunjukkan ialah bagaimana nak tentukan jenis media. So, tadi kita baca. Kalau pelajar kena baca banyak-banyak kali. Macam ni cikgu takut nanti pelajar buat graf ni pula. Sebab apa? Sebab pelajar tengok jumlah enrolment pelajar di Institut Pendidikan Guru dan College Community mengikut jantina. Nanti pelajar buat kat sini jantina pula. Dekat dalam petunjuk pelajar buat lelaki perempuan pula kan. Kan lelaki perempuan jantina. Lepas tu dari tahun. Nanti tahun pelajar buat kat sini pula. Tahun 2010 sampai 2013. Habis college community ni letak kat mana kan? Dah pelajar pening pula. Okey, jadi hati-hati kena tahu ciri-ciri perbandingan. Baca semua, nampak jantina, terus bandingkan macam ni. Okey, itu kalau jantina. Tapi kalau tak ada jantina, dia terus letak dekat sini. Institut
IPG dan juga College Community, boleh juga buat perbandingan macam ni. Dan tu tak semestinya untuk gabung. Kalau gabung, ni jumlah enrollment yang dibandingkan dan apa. Tapi kat sini yang dibandingkan ialah jenis institusi pendidikan. So yang itu yang akan menentukan apa jenis grafnya. Berbeza tadi dengan gabung. Cikgu takut pelajar terkeliru pula. Kalau gabung tu yang macam mana? Gabung, isunya ada 2. Kalau macam ni banding, perkara yang dibandingkan tu ada 2. Perkaranya 1, tapi diceritakan untuk dua orang ataupun 2 subjek. Perkaranya ialah jumlah enrollment, subjeknya apa? IPG dan College Community. Ataupun lelaki dan perempuan. Kan dia lain dengan gabung. Okey? Jadi, habis dah soalan. Okey, setakat itu dulu yang dapat cikgu kongsikan dengan pelajar. Tips untuk menentukan jenis media dengan lebih mudahlah. Ini especially untuk pelajar yang tak berapa nak mahir dalam menentukan jenis graf. So, basicnya, perkara asas yang pelajar mesti tahu ialah mesti tahu apa? Tempoh dan juga keyword. Perkara asas yang pelajar mesti tahu, iaitu kalau keyword, graf garis, mesti ada aliran, mesti ada pola. Kalau graf bar, mesti ada bilangan. Bukan mestilah. Maksudnya antara keywordnya ialah bilangan. Okay, dan tempoh, kalau graf garis, tempohnya 3 hingga 5 tahun boleh buat graf garis. Kalau 2 hingga 4 tahun boleh buat graf bar. Jadi kalau dia berada tempohnya sama ada 3 atau 4 tahun, boleh nak buat sama ada garis atau bar. Okey, itu secara asasnya, basicnya. Yang lain-lain tu pelajar kena mahir lah. Contohnya kadar perubahan untuk graf memesong. Dan kalau ada 2 jenis itu ciri-ciri yang lebih spesifik lah nak tentukan. Graf gabung. Kalau carta ada perbandingan akan jadi carta pi, perbandingan dan sebagainya. Okey, jadi cikgu doakan semoga pelajar boleh menjawab soalan alih bentuk komunikasi ini nanti dengan lancar dan tak ada lagi rasa ragu-ragu semasa menentukan jenis graf. Okey, dan boleh selesaikan semua soalan yang diberikan dengan mudah. Okey, semoga berjaya untuk semua calon STPM semester 2 bagi tahun 2021. Bye.